Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Satu kabar yang mengejutkan, kabar duka cita yang pasti menjadikan satu kejutan baru untuk politik Malaysia dan kepimpinan politik Malaysia. Tuan-tuan dan puan, perkongsian hari ini adalah berkaitan dengan satu lagi insan yang amat disayangi, satu lagi insan yang amat berjasa kepada negara dan bangsa, di mana disahkan pemergian yang amat mengejutkan. Juga dikongsikan oleh kepimpinan politik di Malaysia berkenaan dengan kabar yang amat mendukacitakan yang memilukan ini. Tuan-tuan dan puan, melalui perkongsian daripada laman Twitter, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, salam takziah diucapkan kepada ahli keluarga Datuk Seri Meglin Dennis de Cruz, di mana Allahyarham juga adalah Presiden Parti Progresif Penduduk MyPPP, juga mantan Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang telah meninggal dunia tengah malam tadi. Perkongsian daripada laman Twitter Ahmad Zahid Hamidi pada 17 November. Bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan ramai, khususnya kepada kepimpinan politik di Malaysia. Bagi saya pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang juga sebagai bekas Perdana Menteri. Begitu juga Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan ramai lagi kepimpinan politik di Malaysia. Di dalam perkongsian daripada laman Twitter Ahmad Zahid Hamidi, saya mengenali mendiang sebagai seorang pemimpin yang berjiwa besar serta komited dalam memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan. Pemergian mendiang merupakan satu kehilangan kepada masyarakat dan negara. Jasanya pasti akan dikenang sampai bila-bila. Di dalam perkongsian daripada artikel Astro Awani juga menyatakan, Presiden Parti Progresif Penduduk Datuk Seri Meglin Dennis de Cruz yang berumur 67 tahun meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Perkara itu disahkan Naib Presiden MyPPP Datuk Loga Bala Mohan ketika dihubungi bernama. Semalam ketika keluar bersama rakannya, dia ada mengadu sakit dada sebelum dibawa ke hospital. Sebelum itu, beliau sempat hubungi saya pukul 10.30 malam membincangkan sedikit perkara tentang majlis tertinggi yang akan berlangsung minggu ini dan hal berkaitan parti. Kemudian, kira-kira 1 pagi, saya dapat perkabaran mengatakan mendiang meninggal dunia tengah malam tadi. Sekarang mendiang masih di hospital untuk urusan pengebumian dan sebagainya. Menyifatkan mendiang Meglin sebagai seorang sahabat yang disenangi ramai. Loga yang mengenali mendiang sejak 1997 berkata mendiang juga seorang yang baik hati, prihatin dan suka membantu orang. Meglin dilantik sebagai Presiden baru MyPPP Mac lalu selepas beliau menang tanpa bertanding pada pemilihan parti ketika mesyuarat agung tahunan AGM ke-67. Bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Artikel ini daripada Astro ini diterbitkan pada November 17. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tun Dr. Mahathir Mohamad tak ada harapan lagi. Muhyiddin Yassin pun tak ada harapan lagi. Hadi Awang pun tak ada harapan lagi. Hamzah Zainuddin pun tak ada harapan lagi. Disebabkan
Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjadi Perdana Menteri selama setahun. Dan apa kesan yang baik sudah dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya sebagai rakyat Malaysia, secara mata kasar, saya dapat lihat bahwa ada saja pendedahan daripada SPRM, tangkapan, ada saja yang direman, ditahan. Semua berkaitan dengan rasuah. Bukan saja melibatkan pemimpin-pemimpin politik yang kecil, tetapi juga melibatkan pemimpin politik yang besar. Contohnya Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan, dan yang terkini, Syed Saddiq. Nah, saudara-saudara, adakah ini semua disebabkan reformasi yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Setahun selepas beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, kita boleh katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal menang di atas pemimpin-pemimpin yang saya sebut tadi, yang data ada harapan. Data ada harapan untuk menjadi Perdana Menteri, untuk melanggar Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menggulingkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebabkan 2/3 sokongan ahli parlimen pun sudah ada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun selaku pemimpin kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Sesuai perkongsian daripada artikel dari Malaysia Kini, setahun PM Anwar, perangi rasuah tahap maksimum, payung rahmah buat rakyat. Wow. Dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri setahun lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim berikrar menyelesaikan masalah membelenggu rakyat, termasuk akibat kenaikan kos hidup, selain menekankan tata kelola baik dalam pentadbirannya dengan melawan kebobrokan nilai dan kebejatan rasuah. Walhasil, selepas setahun berlalu, Anwar bersama barisan kabinet kerajaan perpaduan dilihat membuat kemajuan ketara dalam mendepani pelbagai cabaran dalam negara, serta di peringkat global untuk membawa Malaysia kembali ke landasan menuju sebuah negara maju. Itu yang kita mahu, untuk melawan rasuah, membendung segala gejala rasuah di Malaysia, di kepemimpinan politik Malaysia. Kita dapat lihat banyak pendedahan daripada SPRM, dan ini bagi saya satu kemenangan besar untuk bahagian ataupun dari segi memerangi rasuah. Saudara-saudara, apa komen Anda pula berkaitan dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mungkinkah selepas saya kata Mahathir, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Hamzah Zainuddin, ataupun mana-mana pemimpin politik yang memusuhi Anwar, data ada harapan? Kita pasti harapan itu masih hidup sebenarnya, tetapi bukan hari ini, bukan esok, tetapi pada pilihan raya umum ke-16 akan datang. Nah, saudara-saudara, apapun kita juga tidak boleh mengelak berlaku banyak situasi disebabkan politik nih. Di dalam politik apa sahaja boleh berlaku. Mungkinkah tak sampai PRU16 Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh digulingkan? Mungkin saya rasa itu tidak mustahil juga berlaku, tetapi bagi saya hampir mustahil untuk berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disokong oleh 2/3 ahli parlimen, dan juga JRS, GPS juga sudah menyatakan kesetiaan akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga PRU16 kerjasama akan terjalin. Saudara-saudara, tonton apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Terus kami bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.